Kau tahan tidak dengan sikap Mahdi, kau tahan ke tidak dengan arahan Mahdi, kau tahan tak dengan akhlak Mahdi, kau cocok tak dengan perilakunya. Macam mana nak cocok? Kalau kecuali hati kita bersama dengan dia, jiwa kita macam jiwa dia, barulah cocok. Kitab-kitab Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Satu antara dua, siap untuk dua-dua sekali lah. Sama ada ajal maut kita hampir, itu perkara yang mengerikan dan menakutkan. Yang kedua ialah apa? Bertemu zaman Imam Mahdi. Zaman akhir makin akhir. Dari zaman Nabi Adam dah ingatkan umatnya tentang Dajjal. Tentang zaman Nabi kita sebut tentang fitnah akhir zaman apa semua, para sahabat dah panik. Ya Rasulullah, ketika itu kemana kami nak pergi, kemana kami nak bawa diri? Ya Rasulullah, pada ketika itu bagaimana kami, macam mana mereka tanya semua kan? Seolah-olah mereka jangkakan lepas wafat Nabi itu terus berlaku semua tahu. Rupanya setahun demi setahun, demi setahun, demi setahun. Zaman Imam Habib Al-Haddad ni 400 tahun dahulu dah siap-siap untuk zaman itu. Mana lebih dekat? Rupanya belum. Daripada 400 tahun dulu, kemudian jadi 300 tahun, 300 sampai sekarang kita ni dah semakin hampir lah, semakin hampir. Di samping kita mengecap nikmat, kesejahteraan, keselesaan, kena bersedia juga untuk hari-hari kepayahan yang dah dijanjikan itu. Pasti akan datang. Antara kita dengan Mahdi hanya tinggal satu tahap saja, perang dunia. Perang dunia. Kalau tak kerana perang pun, tak kerana huru-hara pun, memang kita tak boleh bermewah-mewah. Memang kita tak boleh hidup nak sesedap-sedapnya. Memang disuruh sederhana. Memang disuruh apa yang tak perlu, kita tak perlu adakan. Apatah lagi memang satu masa nanti segala kesedapan tu pun akan luntur, akan lucut, akan luput. Siap-siap untuk hidup sederhana lebih baik dari sekarang. Siap-siap untuk masa susah, siap-siap untuk masa huru-hara. Nombor satu siapnya dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal, dengan latih kerohanian kita. Latih sifat-sifat sabar, zuhud, tawakal, semuanya itu. Zaman itu perlu sabar kan? Tak sabar kau lari ikut Dajjal. Perlu rida ketentuan Allah Ta'ala. Dan perlu tawakal. Tak ada makanan, macam mana tawakal? Allah Ta'ala yang beri makan. Kalau masih nak ada sambung nyawa, adalah makanan sampai. Tak ada sambung nyawa, kau zikrullah. Zikrullah pada ketika itu tasbih jadi makanan kita. Subhanallah jadi kenyang. Tak kenyang, lapar juga, sakit juga, bermakna dah nak meninggal lah. Tapi mati dalam ucap tasbih pada Allah Ta'ala. Waktunya sudah sangat hampir. Kalau ikut jangkaan, ikut jangkauan usia lah, rasa-rasanya menurut congakan alim-alim ulama lah, rasa-rasanya ramai di antara kita sempat jumpa zaman Mahdi. Kalau ikut jangkanya lah, jangka usia. Tapi kalau memandangkan dari sudut huru-haranya sebelum Mahdi, rasanya tak ramai yang dapat sempat jumpa. Tak sempat jumpa. Mati dalam perang sebelum munculnya Mahdi itu. Perang dunia yang begitu besar, akan mencabut nyawa orang begitu banyak sekali. Rasanya tak jumpa. Kalau tak jumpa pun alhamdulillah, selamatlah, bermakna confirm kau tak jumpa Dajjal. Jumpa Dajjal lebih bahaya. Nabi mengatakan beruntung orang yang mati sebelum 3. Mati sebelum aku, mati sebelum khalifah, mati sebelum Dajjal. Mati sebelum Nabi untung. Pada sahabat ada yang mati, ada yang kena siksa kubur semua kan. Nabi taruhkan pelepah, Nabi doakan apa semua, selamat lepas. Mati sebelum Nabi. Mati sebelum khalifah. Khalifah tu siapa? Tuan-tuan guru kita lah, yang membimbing kita, yang bawa kita kepada Allah Ta'ala semua. Kita, untung fulan meninggal, ustaz datang tau, ustaz doakan, ustaz yang bacakan telkin semua, ustaz mimpi di dalam sekian-sekian tempat, kan bagus kan? Bagus. Kalau meninggal sekarang ni, kita, kebanyakan kita, tuan-tuan guru kita dah meninggal. Kita status kita semua sama-sama seperti anak ayam kehilangan ibu kan? Siapa aku nak ikut?
silap-silap cari belajar sana, belajar sini, terikut fahaman yang tidak-tidak semuanya. Jadi mati sebelum Tuan Guru, selamat. Dan mati sebelum Dajjal. Mati sebelum Dajjal. Dan mudah-mudahanlah Allah Ta'ala peliharakan kita, namun siap-siap untuk zaman itu. Asah, tajam-tajam. Sekarang nak kena asah tu. Zaman tu zaman fitnah, zaman ujian. Kena asah, tajam-tajam. Imanmu, akhlakmu, Islammu, dan kena training betul-betul sabarmu, tawakalmu, redamu dalam markas pribadi, iaitu apa? Qalbumu. Imam Mahdi itu wali Allah. Dia tak ada sifat mazmumah, hasad, dengki, cinta dunia, ujub, takabur, semua tak ada. Imam Mahdi itu wali Allah. Dia ada segala sifat mahmudah, sabar, ikhlas, tawakal, semua ada. Tak bersifat macam dia, takkan bersetuju dengan dia. Alhamdulillah, salah satu keberuntungan kita dapat baca kitab Imam Habib Muhammad Al-Haddad. Habib Muhammad Al-Haddad 400 tahun dulu dia bilang tidaklah aku tulis ini semua kitab tasawuf, kan semuanya untuk sendiri sendiri kan. Dia tulis pun untuk nasihat diri dia sendiri apa semua. Jadi dia bilang tidaklah aku bikin ini semua kecuali persiapanku untuk jumpa Imam Mahdi. Kalau aku jumpa Imam Mahdi, bermakna dah bersedia dengan akhlak baik, dengan tingkah laku yang baik semua. Kalau aku jumpa Mahdi, aku sokong dia, aku akan berada di pihak dia. Umur dia 80 lebih, mata dia buta. Dan zaman dia 400 tahun dulu. Dah standby begitu kuat azam dia nak jumpa Mahdi. Kalau letak aku jumpa Mahdi, aku harap kitab-kitabku ni dapat dimanfaatkan oleh mereka yang jumpa Mahdi. Alhamdulillah, zaman kita lebih hampir kan, kita lebih perlu nasihat begini. Zaman dia masih selamat, orang alim ulama masih ramai, wali-wali masih ramai. Jadi, zaman kita sangat perlu. Alhamdulillah, ini buku guidance. Buku guide to live in the era of Mahdi. Ini buku guide-nya. Jadi kita Alhamdulillah buku guide-nya sampai pada tangan kita. Kabul doa Habib Abdullah Haddad. Dia nakkan kitab dia dipakai sampai zaman orang jumpa Mahdi. Kita kan diambang itu kan. Mudah-mudahan. Lebih lagi kita pada akhir zaman ini, jangan kita baca kitab Imam Haddad. Beliau pernah mengatakan perkara ini selalu disebut oleh almarhum, ya pun sekarang semua jadi almarhum semua, dulu depan mata kita Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Bakar bin Salim, Mufti Tarim Hadramut, pada hari wukuf 9 Zulhijjah, ketika kita adakan majlis tasyabuh untuk baca doa dan wirid petang hari Arafah, berhimpun ramai-ramai, Habib Masyhur selalu sebut, Imam Haddad ada berkata, ya, tidaklah aku buat ini semua, iaitu menghasilkan kitab-kitab tasawufnya, nasihat diniyahnya, kitab-kitab apa tulisan beliau tu adab suluk al-muridnya, kecuali sebagai persiapan aku untuk bertemu dengan Imam Mahdi. Kenapa? Kena bertemu dengan Imam Mahdi kerana kitab-kitab itu. Kerana Imam Mahdi wali Allah, akhlaknya tulus, sifatnya sifat mahmudah, tak ada sifat mazmumah. Ajarnya tentang kerohanian, ketakwaan pada Allah Ta'ala, zuhud, reda dan sabar dan tawakal, semua begitu ya. Tidak ada sifat-sifat mazmumah, hasad, dengki, ujub, riak, takabur, tak suka mendengar nasihat, tak suka ditegur, semua tu tak ada dalam sifat Imam Al-Mahdi. Tidak ada dalam sifat Al-Mahdi. Maka penulisan beliau itu adalah sebagai persiapan beliau sendiri untuk mendidik jiwa beliau untuk bertemu dengan Mahdi, biar aku berakhlak sebagaimana kitab itu. Jadi apa yang beliau telah belajar dituliskannya sebagai peringatan bagi dirinya sendiri, sebagai persiapan jumpa Mahdi. Namun kata Imam Haddad, kalau aku panjang umur jumpa Mahdi, takdirnya akan aku berkhidmat, berjuang bersama dengan Imam Mahdi. Namun seandainya aku tidak panjang umur jumpa Mahdi, aku harap penulisanku ini dapat dimanfaatkan oleh mereka yang akan jumpa Mahdi. Kabul, cakap dia. Sekarang zaman siapa lebih dekat dengan zaman Mahdi? Kita tak mau cakap lah Mahdi apa lagi 2-3 tahun, macam kita tahu pulaknya ya. Tapi pokoknya zaman siapa lebih dekat dengan zaman Mahdi? Imam Haddad ke zaman kita? Dah tentu zaman kita lebih dekat lagi. Zaman dia sudah tentu 300 tahun dahulu kita, maka kita sekarang sudah 300 tahun terlebih hampir dengan Mahdi. 300 tahun bukan sikit. Ada siapa-siapa sini umur 300 tahun? Tak ada. Umur 100 tahun tu orang dah paling tua kali 3 punya umur. Tu Imam Haddad ya. Dah siap-siap jumpa Imam Mahdi ya. Maka sekarang ini manual untuk kita hidup di zaman ini ialah kitab-kitab Imam Haddad. Tenang hati, reda, tabah segala ujian, tabah segala apa gangguan, apa yang dari dalaman, dari luaran, berbagai-bagai semuanya itu. Dan kita apabila kita baca kitab-kitab Imam Haddad, dia rekomendasikannya kita untuk baca kitab Imam Al-Ghazali. Semua itu adalah penawar-penawar bagi hati kita ya. Kitab Imam Al-Ghazali. Begitulah tuan-tuan sekalian. Maka pada petang ini kita nak baca sedikit daripada apa kalam Imam Al-Haddad daripada kitab hikamnya.
Kitab ini pun kita baca di Masjid Parit Samijan pada hari Sabtu pagi. Pun sudah sekian lama kita tak dapat baca. Maka sekarang kita bacakan kitab ini daripada apa-apa yang dapat daripada awalnya. InsyaAllah kita akan baca ya. Baik, ini cakapan Imam Haddad ni dalam sekali menjangkaunya sampai ke akhirat ya. Artinya setiap makhluk akan senantiasa berpihak kepada kebenaran. Mesti akan yang kebenaran itu adalah cenderung bagi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, berpihak ya, iaitu ma'al haq, dengan kebenaran. Maknanya dengan kebenaran, tak boleh menyeleweng dari kebenaran. Dituntut nak buat apa semuanya mesti dengan kebenaran. Makan dengan kebenaran, tidur dengan kebenaran, bercampur dengan ahli keluarga dengan kebenaran, cari nafkah dengan kebenaran. Tak boleh pisah daripada hak yang dituntutnya. Baik. Tidak seorang pun dari mereka kecuali berada di antara dua keadaan, dua wilayah, dua daerah. Semua orang sama-sama, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini tidak lari daripada dua daerah, sama ada A ataupun B. Kalau kau tidak A, kau jatuh dalam B. Kalau kau tidak B, kau jatuh dalam A. Kalau kau jatuh dalam A ini hari, maka besok kau ada satu perkara yang menunggu kau. Satu keadaan menunggu kau. Kalau kau sekali ini dalam keadaan B, maka esok lusa di akhirat nanti kau ada perkara lain pula menunggu kau. Bagi daerah orang dalam golongan A, ada yang menunggunya, keadaan yang menunggunya. Orang dalam daerah B, pada hari lepas kematiannya, ada juga yang keadaan yang menunggunya. Tak boleh tidak ya. Maka saya pesankan tuan-tuan sekalian, semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan ampunkan dosa kita ya. Kadang-kadang kita dalam hidup ya, kadang-kadang tak lepas kita diganggu orang, dibuat orang tak senang hati kita ya. Dibuat orang dongsing hati kita. Sebagai manusia kadang-kadang tercubit juga rasanya, tertampar juga rasanya, perit juga rasanya ya. Tapi kena belajar. Kena belajar. Ketika itu kau kena belajar, ini ada hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sebaliknya. Orang kacau kita tu pun termasuk takdir Allah Ta'ala. Dia kacau kita, dia berlaku tidak adil kepada kita, menyelah. Dia ambil barang kita, dia ganggu kita, dia rosakkan benda kita, dia rosakkan nama kita, umpamanya lah. Kau geram dengan dia, kau geram dengan dia, kau geram dengan dia, kau ngadu sama Allah Ta'ala. Hati-hati. Kau jangan lupa, di balik itu semua tu ada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lupa dalam masa kau geram, jangan sampai kau jadi hamba yang tak reda dengan takdir Allah Ta'ala. Apabila kau pandang dia, kau geram dia, kacau kau, geram kacau kau, tapi kau pandang on one side, kau lupa nak pandang Allah. Ya Allah, kau ini takdir daripada-Mu, ya Allah, aku reda, ya Allah. Aku reda, dia kacau aku ke, dia apa aku ke, ya Allah. Asal kau terima aku sudah, ya Allah. Asal kau reda aku sudah, ya Allah. Jangan lupa, kadang-kadang kita, syaitan cocok orang kacau kita. Cocok orang rosakkan harta benda kita. Cocok orang rosakkan nama baik kita. In the very first place, kita ada nama baik ke? Kita memanglah orang yang tak baik. Memang layak diperlakukan apa-apa semua ya. Kemudian dia cocok itu semua biar orang tu berusaha dengan kita, biar kita bermusuh dengan orang itu, dan biar kita lupa Allah Ta'ala. Dah orang kacau kita, Allah pula murka sama kita. Jangan dah orang kacau kita, Allah pula murka sama kita. Orang kacau aku, itu dah aku serahkan kepada Tuhan. Aku layak dikacau, aku layak diganggu, aku layak dipenyek, aku layak dilenyek. Itu satu. Kalau kau tak sampai dapat rasa begitu pun, paling-paling tidak kau telan aja sudahlah. Kau tak sampai rasa aku layak ini apa semua, paling-paling tidak kau telan sajalah. Namun jangan sampai kau lupa, semua yang kau alami itu adalah takdir daripada Rabbul Alamin. Takdir daripada Tuhan. Jangan sampai kau geram dengan orang tu, kau geram dengan orang itu, kau tak sedar kau sedang geram dengan Allah Ta'ala. Kau geram dengan Allah Ta'ala tak apa-apa tau. Dia buat apa semua dengan kekuasaan dia. Fa'alu lima yurid. Engkau tak boleh geram dengan Allah Ta'ala. Syaitan hendakkan dosa serampang dua mata. Orang tu kacau kau berdosa, engkau geram dengan dia, satu hal. Kadang-kadang kau jadi bermusuh dengan dia, tak semena-mena orang kacau kau dapat murka Allah Ta'ala. Kau dapat murka Allah Ta'ala kerana tak reda dengan qada Allah Ta'ala. Yang kau nak, kau disanjung. Yang kau nak, kau dimuliakan. Yang kau nak, orang agreeable dengan kau punya perlakuan. Tak boleh, kena terima. Terima orang komplain kita, orang sebut kita, orang apa kita, kena terima, kena lapang dada, kena terima. Kena nangis, ingat kesalahan kita. Ya. Dan kalau tak boleh terima dengan perbuatan orang tu sekali, kena terima dengan takdir Tuhan. Ya Allah, kalau kau yang mentakdirkan ini semua daripada-Mu, ya Allah, maka aku terima. Aku mohon, ya Allah, walaupun pahit dan getir aku rasa, namun aku tetap, ya Allah, mohon ini semua daripada rahmat-Mu, aku terima, ya Karim. Begitulah hari ini kita baca satu daripada kata-kata hikmah Imam Habib Abdul Haddad. Istilahnya tak ke mana.
tak ke mana. Apa yang berlaku pada kita semuanya dengan rahmat Allah Ta'ala tak ke mana jua. Ya. Kita tutup dengan baca doa maulid. Ya. Kau tahan tidak dengan sikap Mahdi, kau tahan tidak dengan arahan Mahdi, kau tahan tak dengan akhlak Mahdi, kau cocok tak dengan perilakunya. Macam mana nak cocok? Kalau kecuali hati kita bersama dengan dia, jiwa kita macam jiwa dia, barulah cocok. Kitab-kitab Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Baik. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita senantiasa, memudahkan segala urusan kita, menetapkan jiwa kita, memelihara kita jangan terkeliru dengan segala diayah orang-orang kufar yang jahat, yang cuba menyelinap masuk dalam kehidupan kita. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan dapat kita disentuh pun oleh mereka, supaya tetap iman kita jangan terpengaruh pun dengan mereka, jangan terperdaya, jangan terpercaya dengan segala kerenah-kerenah yang mereka katakan itu.